Salam sejahtera bersama saya sekali lagi Zulkifli Razak dalam sesi kedua saya untuk kita lihat kepada analisa pasaran ya. Jadi insya-Allah dari jam 7 sehingga jam 8 sebentar lagi ya. Jadi sebelum kita mula seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sekejap ya. Okey. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang full-time investor, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Sebentar tadi kita ada untuk PMI untuk Eurozone dan juga UK. Malam nanti kita akan ada untuk US yang menunjukkan bahawa bacaan keluar lebih bagus daripada jangkaan ekonomis ya. Kita ada untuk PMI France, Germany dan overall Euro area adalah lebih tinggi. Bagaimanapun kalau kita lihat detail dia menunjukkan bahawa ini adalah laporan PMI berkenaan Ini adalah untuk Eurozone di mana ekonomis menjangkakan untuk bulan 11 bagus tetapi ke arah bulan 12 di mana biarpun bagus tetapi kita masih ada masalah supply chain di mana rate of production kadar pengeluaran adalah lebih rendah biarpun PMI ni satu indeks Waalaikumsalam Kimi. Dan kalau ada bacaan dia yang positif, ada yang negatif. Kalau yang positif tu lebih tinggi, secara besarnya indeks dia akan naik But kalau kita tengok detail dia, biarpun indeks dia naik tetapi detail dia menunjukkan bibit-bibit kelemahan. Ada nampak tekanan kepada ekonomi Eurozone terutamanya daripada masalah inflasi yang tinggi menyebabkan pengeluaran dalam kilang adalah lebih rendah Kita juga ada bermula pada minggu ni kita ada restriction of movement akibat daripada peningkatan kes di Austria dan beberapa negara Eropah dan dijangkakan itu akan mengganggu sekiranya berterusan itu akan mengganggu kepada sektor perkhidmatan orang tak dapat makan kat luar, orang tak dapat pergi melancong, samalah seperti kita jadi apa yang kita nampak setakat ini PMI dia untuk bulan 11 menunjukkan yang lebih positif tetapi itu tidak menyatakan keseluruhan gambaran sebenar di mana ekonomis menjangkakan bulan 12 punya PMI GDP untuk kuartal keempat bagi Euro area dijangka akan lebih rendah But apa pun data ini sebentar tadi memberi sedikit nafas kepada kekuatan US dollar yang berlaku malam tadi selepas White House melanjutkan tempoh untuk Jerome Powell sebagai pengerusi FOMC, sebagai pengerusi kepada Federal Reserve dan Brainerd sebagai timbalan pengerusi untuk FOMC serta untuk Fed secara besarnya. Jadi kita nampak a bit of bounce untuk Euro, a bit of bounce untuk UK selepas data dia pun keluar lebih tinggi tapi keluar dia lebih kepada disebabkan oleh inflasi kadar inflasi adalah yang tertinggi. Jadi kalau kita ada data CPI untuk UK untuk pada bulan 12 nanti, expect CPI dia akan melonjak tinggi. Faham tak Kimi Jadi ini bermaksud kemungkinan untuk Bank of England menaikkan kadar faedah pada mesyuarat Disember ni adalah lebih tinggi Itu yang expectation pasaran semasa. Kita juga akan ada daripada dari Australia pagi tadi di mana Australia menunjukkan bahawa PMI dia kita ada sektor swasta yang mengukuh pada bulan 11 dan juga pada masa yang sama inflasi. Kesemuanya cerita inflasi adalah yang sama
menunjukkan yang lebih tinggi. Pada malam nanti kita akan ada PMI untuk US dijangka juga lebih tinggi akibat daripada orang dah mula kehidupan macam biasa kat US. Kita akan shopping, retail sales yang tinggi pada bulan sebelum ni, dan itu akan menyokong kepada sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, sektor perkhidmatan secara besarnya. Jadi dijangka juga data lebih positif. Itu adalah apa daripada sudut data, apa yang kita nampak dekat chart seperti saya sebut tadi. We do see a bit of bounce untuk euro, but setakat ini dia tak lagi menunjukkan sustain move. Jadi movement ini yang saya maksudkan dengan data PMI tadi, but tidak ada yang sustain, tidak ada yang macam ni. We don't see that. Dan seperti yang kita bincangkan dalam sesi awal saya tadi, di mana kemungkinan kita akan break di 1618, kemungkinan untuk kita break 1618 di sini. Okey, itu menjadikan ini wave 3. Kita akan lihat wave 4 dan wave 5. Sekiranya ini berlaku, saya masih lagi melihat kepada pergerakan US dollar yang melemah. Saya akan tukar the whole thing kat sini sebagai A, B ataupun W, X dan Y. Untuk A, B dan C di sini, dan kita masih ada lonjakan selepas itu. Kenapa saya lihat benda tu masih relevan? Disebabkan oleh pergerakan USD JPY di sini, di mana US dollar JPY juga menunjukkan pergerakan yang serupa, di mana sekiranya kita ada euro US dollar yang break, ini kemungkinan akan habis di kawasan anytime, untuk dia habis dalam kawasan di sini, sekitar dalam blue box di situ. Saya tak dapat nak lukiskan ini to the moon. Faham tak? Saya tak dapat nak lukis dia macam ni. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya breakout macam ni. Saya tak dapat lukis dia macam tu. Rashidi, Waalaikumsalam. Faham tak kenapa? Sebab kalau ini berlaku, kita tak nampak kelemahan, sebarang kelemahan, kekuatan JPY. We don't see kekuatan JPY. Itu bermaksud untuk indeks di sini akan meneruskan movement dan break this high. 1, 2, dan kemungkinan kita dah sedang melihat wave 3, 4 dan 5. Sekiranya itu berlaku, ini adalah something yang menunjukkan ekonomi amat-amat panas. Berlaku extension dalam 3 sekali lagi, dan itu adalah satu ekonomi yang terlampau panas. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Tapi itu adalah kita lukis something yang menunjukkan bahawa kemungkinan stagflation. Kalau itu berlaku, inflasi lebih tinggi. Dan seperti yang kita lihat kepada apa cerita dekat PMI tadi, kita mungkin akan melihat GDP yang lebih perlahan. Maksudnya, apa yang kita nampak di pasaran tidak menggambarkan situasi ekonomi sebenar. Faham tak? Itu lebih kepada greed dalam market, di mana kita ada duit yang murah, kadar faedah yang masih rendah, government masih spending. Saya tak nampak itu berlaku. Saya tak lukis benda tu selagi dia tak berlaku. Faham tak, Syidi? Kalau saya katakan UJ, jadi kena translate apa yang kita lukis ni, jangan main lukis dia. Ada maksud dia di sebalik cerita dia. Kalau saya lukis UJ di sini, extend ke atas, kekuatan US dollar, okey, yen tak ada mengukuh, itu bermakna di indeks kita tak akan berlaku satu reset. Dan if boleh tak dia berlaku? Boleh.
Tapi kalau kita faham apa yang kita maksudkan dengan lukisan berkenaan, mana pergi saya punya cycle? Hilang pula dia. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekejap tiba-tiba dia hilang pula. Okey. Sekiranya saya lukis macam tu, di sini US 500, we are talking about 1, 2, extension 3, 4 dan 5. Kalau itu cerita ekonomi baru, cerita lain dah. Kita akan ada extension wave 1 di mana ledakan movement ni adalah terlalu laju. Kena faham apa kita lukis. Jangan lukis sebarang ya. Kalau kita cuma buat elite wave tanpa mengambil kira apa yang kita sebenarnya tengok dekat chart, apa maksud dia, kita akan lukis macam tu. Okay? But fahamkan apa yang anda sedang ceritakan dekat chat anda. Boleh tak? Boleh. Boleh dia berlaku? Boleh. Tapi itu bermakna you are looking at ekonomi inflasi yang terlalu tinggi dan basically you are looking at bubble. Anda sedang melukis bubble. Faham, Kimi? Faham, Rashidi? Faham, Pian? Kalau saya lukis macam tu, itu adalah kita sedang melihat bubble. Depan mata kita. Kalau kita buat benda tu lah Kalau kita katakan 3 ni extend ke atas dan kita ada dengan momentum, sedangkan ekonomi growth untuk kuartal keempat tak cantik seperti yang diceritakan dekat Euro area tadi dan juga UK, inflasi adalah tinggi, then you are drawing a bubble. Anda sedang melukis satu bubble. Boleh, tapi selagi dia tak ditunjukkan dekat chart, saya tak lukis benda tu. Kena fikir apa yang kita lukis tu. Itu. Kita tak nak benda tu, Pian. Dengan kita kena tau. Kalau US 500 ni jatuh, dengan kita kena. Kalau setakat dia turun di sini, sebab itu kita jangkakan ini disebabkan oleh US dollar, bukan disebabkan oleh yen. Nampak tak? Kalau saya katakan ini disebabkan oleh yen, dan kita akan ada correction yang lebih besar. Tapi kita katakan ini disebabkan oleh US dollar, di mana kelemahan dekat UJ di sini, dekat UJ ni bila jatuh nanti, dia bukan disebabkan oleh oleh yen. Dia disebabkan oleh kelemahan untuk US dollar. Jadi kena tengoklah, kena fahamkan apa, sebab itu pemahaman fundamental kepada instrumen. Itu cara saya kaitkan fundamental, sentiment dan technical di chart. Instead of main lukis, dia tak dapat. Setiap fractal ni ada maksud dia. WXY ada maksud dia. Ini adalah disebabkan oleh kelemahan US dollar. Kejatuhan ini, bukan kekuatan yen. Tu maksud dia. Ada tengok apa yang berlaku dolar pada waktu ni. Ada tengok apa yang berlaku kat saham pada waktu ni. Saham naik pada waktu ni. Jadi kita expect pada waktu ini, indeks akan membuat correction tetapi lebih shallow, lebih cetek. Tu maksud kita. Okey, lukis kena fikir juga, jangan main lukis je kan. Ada orang hantar lukisan, saya duk cerita benda ni, saya bagi tahu tak dapat. Kenapa? Tolong post dekat Discord tu, jangan hantar kepada saya. Bincangkan dekat Discord. Lepas ni saya, kalau yang personal kalau tak penting saya tak. Kalau setakat cerita pasal market, tanya dekat grup. Ada ramai kat situ. Pian ada, Rashidi ada, Kimi ada, boleh tolong jawab. So, kita jangkakan satu correction akan berlaku seperti yang kita lihat sekarang. Apa yang kita tunggu selama ni tengah berlaku,
di mana kita melihat kepada higher US dollar, yen pair tengah retrace, dan akhirnya elemen ketiga dia, indeks pun dah mula melakukan pergerakan ini. Jadi kita jangkakan akan ada extension within box ini untuk indeks, di mana sesetengah indeks dah sampai. Kita ada US 500, kita ada Nasdaq yang dah sampai, Russell 3000, Russell 2000 dah sampai, Nifty dah sampai, kita ada FTSE dah sampai. Daripada March punya low kepada first leg dia, ada yang dah sampai, ada yang belum sampai. Trade yang belum sampai tu maksudnya belum lagi membuat 100% saiz pergerakan ini ataupun ratio pergerakan ini. Wassalam, Acoy. Jadi apa yang anda akan cari kalau nak trade wave 2 ni nanti, apabila 3 wave correction berlaku, adalah kepada benda-benda seperti US 30. Ingat, US 30 ni mahal tau. US 30 ni, ini tak lengkap lagi. Ini tak lengkap lagi seperti saya sebut tadi. Trade cuma bila ada incomplete sequence. Dia ada room untuk pergi. Jadi kita akan trade wave 2 di sini. Apabila kita ada satu bounce, itu adalah entry untuk hourly chart. So kalau hourly membuat correction H1 ataupun H4, membuat correction, membuat this correction 1, 2 dan 3, kita akan cari long di 2 ni nanti. Okey, selain daripada itu, DAX juga memberikan gambaran serupa, di mana ini adalah apa yang kita katakan tadi. DAX ni mungkin akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5. Mungkin lebih dalam sikit. 1, 2, 3 dan selepas tu. Untuk DAX ni nanti. Okey, untuk DAX ni nanti. Saya tak dapat katakan sekarang ni kita sedang melihat yen dynamic disebabkan oleh UJ ni sedang bergerak ke atas. Macam mana kita nak katakan yen kuat kan? Yes, di sini akan buat 3 wave. 1, 2 dan 3. Ini adalah satu yang hitam tu. Ini adalah 2. Okay, kita masih jangkakan akan ada lagi kekuatan US dollar. But kejatuhan ini short term yen dynamic, very short, 5 minit. Di mana kita akan nampak untuk indeks di sini akan buat correction. Okay, yen pair akan jatuh 4 dan 5, GJ akan jatuh di sini, AUD JPY akan jatuh. Daripada sekarang, daripada ni, ini dah habis B dan kita sedang melihat 5 wave structure ke bawah ni. Okey, kita sedang melihat 5 wave structure ke bawah. Okey. Sama juga itu bermakna untuk dollar pair, GU semua dijangka akan masih lagi melakukan pergerakan ke bawah. Sebab itu EU kat sini seperti saya terangkan tadi, saya akan lukis dia sebagai flat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 dan 5. Masih ke atas apabila indeks melengkapkan struktur 2 ni nanti. Maksudnya untuk dolar ni masih jauh lagi dia jatuh. Dan kita ada GU yang menghampiri kawasan support. Okey, ini pun akan cloud sikit macam ni lah, lebih kurang. Ini lebih kurang macam ni. Sebelum dia naik balik. Okey, itu adalah untuk GU. AUD US dollar sama. Sini akan ada satu bounce. Oops. Sini kita akan ada satu bounce sebelum dia jatuh balik. 3 wave X kepada Y ni. Sama juga, semua satu. Everything satu. NZD US dollar akan ada lagi room ke bawah ni. Whether ini seperti yang kita sebut sebelum ni, ini mungkin adalah 1 dan ini adalah 2. Okey.
itu adalah untuk AUD US dollar. Apapun anda tak trade untuk dollar pair kalau anda trading. Tapi kalau anda seorang position trade, anda dah ada untuk euro US dollar, mungkin kena stop loss. GBP US dollar, itu satu lagi ya untuk position trade. Ya. Masih ke atas. Saya tak dapat katakan US dollar nak terus melonjak. Itu boleh menyebabkan indeks-indeks tak ada kelemahan yen, indeks-indeks terus naik. Itu tak dapat. Okey, tak dapat. Saya tak dapat lukis macam tu. Okey, gold. Gold seperti yang kita bincangkan sebelum ini, gold sedang membuat this move. Ini adalah wave 5, 1, 2, 3, 4 dan 5. Before gold bounce dan jatuh balik. Gold, kalau tanya saya, sistem saya tidak memberikan sebarang entry untuk gold. Tak ada. The whole move adalah masih lagi dalam range. Tak ada. Currency. Kalau masuk shorter term, memang kita jangkakan because kita dalam dollar dynamic, Pian. Tiap kali dolar yang jadi dynamic, anda akan dapati market lebih macam ni. Kalau kita dapati yen yang menjadi punca pergerakan, then dia lebih trending. Faham tak? Tiap kali anda nampak dolar punya sebab, anda akan dapati market lebih macam ni. Sekarang ni is dolar punya market. Ya, kita tahu Fed tengah akan melancarkan pengurangan pembelian aset dia, tapering dia bermula pada minggu ini, minggu depan. Kita ada hari Khamis ni, kita akan ada Thanksgiving. Anda akan dapati there will be people, retail yang exit the market. So, it's time for correction. It is time for correction. Then lepas Thanksgiving pada awal bulan 12, dan kita akan dapati market still ke atas. Itu tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Cycle tu hampir tiap-tiap tahun. Ke arah Thanksgiving holiday, hari Khamis, retail keluar, pedagang pun bercuti. Then after that, kita akan ada a bit more sokongan dalam pasaran untuk habiskan wave 5. Then, untuk habiskan wave 3, off 5. Dan kita akan ada correction yang lebih besar. Itu tiap tahun. Every year the same. Tahun lepas pun sama, tahun ni pun sama. Okay, so untuk gold, this is totally sideways market. I don't see any sebab untuk saya nak trade. Kalau teknik anda memberikan any peluang entry, tunggu kepada satu bounce dulu untuk gold. Then anda cari peluang untuk long balik gold. Asalkan anda tak short gold. Asalkan anda tak short gold. Okay, silver the same move. Silver di mana kita sedang melihat kepada pergerakan 1 2 1 2 1 2 hush 1 2 3. Ini adalah 1 2 3 4 5 3 4 dan 5 sebelum dia bounce. Apapun, ini adalah trend, betul tak? Itu trend tau. Tapi sebelah sini pun kita nampak trend. Jadi kalau sini kita katakan 5, sini 5, 5 yang ini akan turun satu fractal. Faham tak? 5 dia lengkapkan A. Unless dia break, then 5 kat sini kita akan jadikan W, atau akan jadikan 3 wave. A, B dan C. Sampai bunyi uish. Faham? Sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Trade cuma apabila anda nampak the end of a cycle. The end of 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dan permulaan cycle yang baru, yang ada
2 fraktal. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kalau ada incomplete sequence, 1, 2, 3, itu kita trade. Itu kita trade. Kuat betul penangan Powell? Not really. Saya Powell ke tak Powell ke, yang saya nampak adalah kepada chart. Faham tak, Fihan? Yang saya nampak dekat chart. Kalau Powell ke tak Powell ke, tak kisahlah. Ini, we do expect this. As Powell akan menaikkan kadar faedah. We do expect untuk apa? Untuk precious metal akan buat correction yang lebih besar. Gold akan buat correction yang lebih besar. Dan ini bukan wave 2 dalam minor. Ini adalah wave 2 dalam intermediate. Okay. So, ini tak habis kat sini. Ini tak habis kat sini. It will do this. Masih lagi ke bawah. Okay. Itu adalah untuk gold dan silver. Saya tak minat kalau dia tak ada incomplete sequence. Tapi kalau teknik anda memberikan entry, instead of gold, trade silver. Tak nak trade gold, tak nak trade silver. Masuk kepada company-company dia. Ya. Kita dah cerita benda ni betapa lamanya. Ini akan buat ke bawah malam ni. Malam ni ini akan jatuh. Ini akan jatuh. Dengan gold, dengan silver jadi jatuh, anda rasa company gold naik? Minyak jatuh, Petronas ni naik. Tak, Exxon naik. Tak. Simple. Simple matematik dia. Boleh? The moment ini sampai, that is when anda nak beli gold ke, anda nak beli silver ke, that is masa ni. Faham? The moment ini sampai kawasan support, itu adalah masanya anda nampak untuk gold dan silver. Kalau dia break bawah tu, untuk gold, kalau ini break bawah, dan kita melihat, kita sedang bercerita pasal level ini, 1500. Kalau ini break, 1, 2, dan ini break, you are talking about 1500. Minyak retest, nampak tak? Nampak kan benda tu, Pian? Minyak jatuh, tengok company-company minyak. Oh, gap. Nampak dah kan? Jangan main trade je. Tengok dia punya underlying asset, apa yang Pian sebut. Yes, WXY kat situ. Ini akan jadi W, X dan Y. Apa yang Pian sebut tadi adalah kepada Exxon. Nampak? Ni apa yang berlaku malam tadi. Malam tadi, dua hari lepas. Minggu lepas. Hari Isnin. Minyak jatuh, tengok apa jadi kepada Exxon. Invalidation 2020. Soalan saya, invalidation 2020 tu kalau break silver, kalau invalidation silver break ini, kalau break ini, kalau ini, okey, kalau maksudnya kalau dia ke bawah, kalau H4 ini dia punya structure, sini invalidation dia ke bawah dahulu. Tapi kalau daily, ini dia punya support. Maksudnya correction ini tak habis. Itu bentuk dia. Kalau silver. Ini cuma berlaku kalau Powell naikkan kadar faedah 2%. Faham, Pian? Ini cuma berlaku kalau Powell naikkan kadar faedah, Fed fund rate 2% ataupun lebih. Itu baru itu berlaku. Ini, yang ini. Dalam keadaan sekarang. Kalau Powell naikkan kadar faedah 2% ataupun lebih. Saya tak nampak itulah. Sebab apa?
orang tak nak simpan cash, orang akan lari daripada precious metal, simpan dalam dalam bentuk cash sebab pulangan kepada cash meningkat. Itu kaitan dia. Okay, so overall our main view tak ada tukar. We are waiting untuk correction di indeks habis. Kita akan trade untuk ini sedang berlaku sekarang, sedang berlaku sekarang, sedang berlaku sekarang. So kita sedang melihat kepada H4 punya support, di mana apabila dolar menghabiskan movement dia, yen pair sampai dekat support, indeks menghabiskan 3 wave move, dan kita jangkakan main untuk daily akan berterusan balik. H4 maksudnya kita lihat kepada trend ini berterusan balik. Structure ini. Faham? Ini terutamanya bagi macam Pian. Dia sebab Pian deal dengan mutual fund, deal dengan prospectus kan Pian? Ada deal dengan prospectus semua tak? Ini semua anda nampak tau. Kalau anda buat benda-benda ni, pergi dia punya refresher course, dan dia orang cerita benda-benda ni, tapi dia orang cerita dengan teori. Dia cerita pasal news, dia ambil news ni, dia ambil laporan berita, laporan apa. Kita translatekan dia dekat chart. Kita lihat sebagai trader, kita nak trade. Anda boleh sembang pasal gold naik, anda boleh, tapi cerita dia kat mana nak buy. Betul tak Pian? Sebagai trader, kita nak tahu dia naik. Okey, aku nak buy kat mana? Stop loss aku kat mana? TP aku ambil kat mana? Tu yang penting kepada kita. Jadi apa yang saya cuba kongsikan kepada anda, memberikan structure kepada semua yang macam Pian deal dengan benda ni hari-hari. Dan sambil tu anda fikirkan, kalau aku nampak untuk gold ni masih disokong, okey. Tapi gold structure dia untuk trading belum ada trend. Apa yang berkaitan dengan gold dah menunjukkan trend. Itu untuk trader. Tapi bagi mereka yang melabur, gold tadi anda masuk. Tahu. Itu bukan untuk klien. Itu untuk Pian. Bagi kita lah sebagai trader kan. Kalau kita nak trade, kita boleh sembang pasal gold nak naik. Oh, ini pasal Biden, pasal Powell. Kita boleh cerita yang tu siang malam. Tapi sebagai trader, aku nak masuk kat mana? Ada tak tempat masuk? Ada lagi tak trend dia? Itu sebagai kita, sebab trader anda tak pegang 5-6 tahun. Itu key dia. Anda mungkin pegang lama pun 2 minggu, 3 bulan. Itu yang lama lah. Ada yang trade untuk 2-3 jam. Ada yang trade untuk harian. Ada yang trade untuk short term swing 3-5 hari. Jadi movement ini yang kita cari. Itu yang saya cuba kongsikan kepada anda. Dan anda translate dia, benda tu nampak dekat chart. Itulah dia. Okay, so next trend yang kita jangka adalah H4 punya trend. Di mana apabila dolar menghabiskan current move dia, itu adalah masanya bila kita nampak yen pair melonjak naik, AUD JPY, CAD JPY, itu adalah dua yang kita akan cari. Dan indeks, kita akan cari kepada DAX. Anda boleh tengok kepada Dow untuk terus mengikut trend dia. Itu kesimpulan dia. Ada soalan? Awal pula habis. Baru 7.30. Kita habis awal ni. Jadi apa yang saya sedang tunggu? US30 2 ni. Apa yang sedang saya tunggu satu lagi? DAX
Di 2 dekat sini, belum. Yen pair, AUD, JPY, 2 di sini. Ini dah boleh tarik Fibo. Ini dah boleh letakkan limit order. Itu dah boleh letakkan limit order. Okey, untuk AUD JPY ni dah boleh letakkan limit order. Okey. Itu adalah untuk AUD JPY. CAD JPY pun sama, di mana kita menjangkakan akan ada ke bawah lagi ya. Jadi sini pun dah boleh letak limit order. Pilih salah satulah, jangan trade dua-dua. Okey, itu adalah untuk CAD JPY. Sampai alang-alang nak tarik dia. Okey, itu adalah untuk CAD JPY. Itu bermaksud untuk minyak di sini. Minyak di sini akan sampai satu kawasan support, satu lagi low sebelum dia lonjak ke atas. Apa soalannya, Kimi? Kalau ada apa-apa soalan mengenai structure. Kita jangka bila indeks buat wave C untuk pair JPY boleh sampai ke level Fibo extension. Yep, itu yang kita tunggu. Mungkin kita akan ada yen pair yang gerak lebih awal. Sebabnya movement dia adalah disebabkan oleh dolar. Faham tak? Maksudnya yen pair boleh naik dahulu. Bukannya sebab yen punya kuat. Jadi dollar pair ni boleh extend sikit ke bawah. Dollar pair boleh extend lagi ke bawah. Ini boleh extend lagi ke bawah. But at the same time, anda mungkin akan lihat untuk indeks ni masih ke bawah. Tapi yen pair dah mula naik. Mana ni? AUD JPY ni dah mula naik. Bila ini sampai ni mula naik. Sebab movement adalah disebabkan oleh US dollar. Bukannya yen. Okey. Itu je yang kadang-kadang kita nampak truncation pian. Inilah masanya anda boleh nampak truncation. Katalah ini sampai 100%, lepas tu dia bounce. Dan buat higher high. Entah apa cerita dia laju sangat dia naik kan. Dan indeks pula tak sampai. Tu yang boleh jadi truncation. Indeks pula tak sampai. Kan? Dia sepatutnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia sampai 100% dekat sini. Ini mungkin sampai 618 je. Lepas tu terus naik. Kalau yen pair buat high-high. Dan ini tak lengkap sampai 100. Ingat, penurunan dia dalam dollar dynamic. Kalau penurunan dalam dollar dynamic, then kita mungkin akan nampak truncation. Kalau dalam yen, dia akan lengkap. Data ekonomi. Ada few buku dia. Buku-buku saya semua dalam almari belakang. Paling simple. Ni paling simple. Ini yang paling simple. Ni untuk saya cari idea grafik. Ni buku ni. Ni buku yang paling simple. Ni. Nampak tak ni? Ni buku yang paling simple. Terma-terma apa sejarah dalam ekonomi. Itu paling simple. Buku ni. The Economics Book. Saya sentiasa membaca, sentiasa something. Indices saya akan truncated sebab yen dah lemah, DXY akan.
Pula, ya. Ya, Pian. Ingat, soalan dia bagi statement. The Economics Book, ini adalah compilation. Buku ni compilation. Ini untuk anda faham terma-terma. Sekejap. Siapa tulis buku ni? Buku ni dia compilation. Dia compilation kepada terms. Mata tak nampak ni. Kena buka. Kena buka contact lens. Ni anda masuk mana-mana bookstore akan nampak yang biru ni. The Economics, dia banyak dia ada yang The Economics, how dia adalah satu compilation lah. Dia tak ada author, Pian. Tak ada author. Dapat okey. Ada je dia punya PDF. Orang Malaysia ni kan banyak ada PDF. Dia bagus dia punya grafik dalam dia bagus. Grafik-grafik dalam dia, anda nak faham pasal cycle, ekonomi, apa itu Keynesian, dia bagus. Industrialization, macam mana dia create sustained growth, dan apabila ekonomi terlalu panas, apa jadi, dia bagus. Buku tu bagus. Cuma saya cari idea untuk grafik. Buku tu saya beli berapa tahun lepas, 3-4 tahun lepas. Tengah download, tengok. Pening kejap. Saya tak kondon kepada sebarang aktiviti cetak rompak. Okey, Kimi? Jangan tanya saya. Saya tak menyokong. Pinjam, itu ujung. Habis. Pergi deal kat tempat lain. Jangan deal kat sini. Pening sekejap aku. Okey. Itu adalah apa yang kita tunggu. We are looking at apa yang kita dah analisa 2 minggu ni, and is finally doing it. The alternative adalah kita sebenarnya melihat kepada correction yang lebih besar, of which saya tak nampak. Ingat timeline kita, ini timeline kita. Timeline kita adalah sejak daripada FOMC pada awal bulan 11. So, FOMC confirm bahawa dia akan mula tapering. Okey, dan dia akan memulakan tapering pada starting hujung end of November. Jadi dalam ekonomi, yang paling penting kepada sentimen, kepada pasaran adalah konsep liquidity. Okey, itu adalah yang paling penting dalam pasaran. Jadi, apapun, kena faham bahawa tapering yang berlaku adalah sebanyak 15 bilion out of 120 bilion. Okey, jadi apa yang berlaku malam tadi? Malam tadi, it is very exciting. Malam tadi kita ada confirmation untuk Fed Powell masih lagi meneruskan polisi ini. Ini Fed Powell. Okey. Dan kita telah membincangkan mengenai Brainerd. Brainerd ni lebih kepada yield curve control. Maksudnya dia akan mungkin akan slow down pace itu. Apa tu? Amazon. Seorang jual buku, seorang lagi bagi download PDF. Pandai korang lah. Aduh, sakit perut aku sekejap. Okey. Saya beli kat Kinokuniya. Apa tak nama yang dekat KLCC tu. Sambil cari buku untuk cara-cara kuruskan badan. Saya tengok juga buku ekonomi kan. Badan dah kurus, ekonomi pun kena bagus. Contoh kan. Jadi kita ada Fed Brainerd. Jadi apa yang berlaku malam tadi adalah benda ni. Confirmation untuk Fed Powell meneruskan perkhidmatan dia sebagai Fed Chair, dan maksudnya pace ini akan berterusan. Liquidity ni jatuh.
Liquidity start jatuh. But adakah liquidity pasaran terus tak ada? Tak. So what we see dekat chart adalah movement dekat S&P 500 sejak daripada March 03/2020 apabila Fed meningkatkan liquidity, dia dah melengkapkan pergerakan ini. Dia dah nampak ini. Soalan dia sekarang ni adalah, adakah pergerakan ini akan extend? Itu soalan kita sekarang ni. Apa tanda dekat chart bahawa extension akan berlaku ataupun tak berlaku? Ini tak akan extend sekiranya kita nampak yen pair buat pergerakan ini. Buat pergerakan dalam 5 wave. Sekiranya kita nampak untuk yen pair buat pergerakan 5 wave. Ini tak akan extend sekiranya kita dapati US dollar yang melemah sama 03/2020. Ini timeline anda. Ini timeline anda. 03. Ini DXY. Tengok apa maksud yang anda tengok dekat chart tu. Jangan tengok chart je. Ada maksud dia. Dan kita nampak this bounce sejak daripada bulan 1 tahun ini. Bila kita nampak this bounce berlaku. Dan the thing is, dia dah masuk kawasan resistant. Sekiranya ini melonjak, itu bermaksud market melihat liquidity terlalu rendah dalam market. Faham tak? Sekiranya ini melonjak, everybody is buying US dollar. Maksudnya apa? Kalau anda tengah trade, anda tengah melabur di sini, anda tukar kepada cash. Anda sedang tukar kepada cash. Ini belum berlaku. Kita jangkakan kita berada di sini pada waktu ini. Dolar ni kita jangkakan akan buat benda ni. Dolar dah masuk dalam kawasan ni. Biarpun euro US dollar mungkin break, but kita akan lukis sebagai flat. Saya tak dapat lukis dia terlalu ni sangat. Kalau ini masih naik, dengan dolar yang naik, itu bermaksud kita tengah melihat bubble. Faham? Kita sedang melihat bubble. UJ break, ini naik, habis. Anytime that big correction berlaku. Okey? Sebab itu saya tak lukis macam tu. Sebab itu saya lukiskan dia sebagai extension. 1, 2, 3, 4, 5, di mana sini akan buat diagonal. Dia tak dapat membentuk satu motif. Kalau dia buat motif dekat sini, ini break UJ break 1618, yen pair terus mencanak naik, habis. Itu maksudnya yang anda sedang lihat dekat chart. Faham? Boleh tak dia berlaku? Boleh. But senario dia menggerunkan. I bet you bukan kita sahaja yang tengok benda ni. I bet you economists, I bet you bank pusat, central bankers are looking at all this. That's why it is the time untuk bank pusat mula tarik handbrake. Dia orang mula ni sebab kita mungkin akan nampak untuk Bank of Japan contohnya, dia kena streamline sebab kerajaan dia baru umumkan. Kerajaan baru menang election, bagi gula-gula. Faham tak? Sama macam kita menang pilihan raya, bagi gula-gula. Ni yang dekat Jepun dia menang, dia bagi gula-gula, dan bank pusat kena
turunkan lagi. Ada bubble, kita trade option. Option akan jadi mahal. Option akan jadi mahal. Kenapa trade option? Kepada precious metal, kepada komoditi. Komoditi akan naik. Anda trade benda-benda seperti Tesla, growth stock, tech stock. Tech stock akan entah apa-apa price. Bitcoin semua. 60,000 tembus. Faham? Kalau tu berlaku, orang akan cari tempat baru untuk simpan duit. Tu kripto. Entah apa-apa naik kan. Entah semua orang akan beli apa saja. Orang tak nak letak dekat tempat-tempat ni, orang akan letak kepada tempat yang pelaburan baru. Option menarik. Option menarik. Warrant semua menarik. But you have to be in at the right time. Dia ada faktor time. Bagus. Tapi untuk retail trader, if you have a way untuk masuk dengan kos yang rendah, then it's good. Dengan kos yang rendah. Faham maksud saya? Tengok spread. Tengok dia punya fee. Dia bagus, dia bagus. Tapi bagi mereka yang selalu in out, dia tak bagus. Siapa yang selalu in out, dia tak bagus. Sebab mahal. Siapa yang buy hold sampai dia punya maturity, itu okey. Asalkan in the money lah. In out tu jangan. Cost. Ramai tak kira benda tu. Cost of transaction. Okey. Jadi we are here dekat indeks. Kita jangkakan ini ke atas tapi akan membentuk diagonal. Dan itu membolehkan UJ menghabiskan pergerakan dalam sini. Tak reti Bang Pian. Saya bersyukur, Alhamdulillah. Okey. So, saya tak dapat nak lukis UJ ni melonjak. Boleh tak dia berlaku? Kalau UJ melonjak kat situ, ini akan buat extension. Kita sebenarnya masih dalam wave 3. Oh. Wish. Tu sekali lagi bunyi. Wish. Wish. Dan ni akan extend ke atas. Aduh. Bayangkan inflasi. Bayangkan bila correction berlaku. There could be a new reset dalam. Kita ada berlaku benda ni tau. Ni. Kita ada berlaku benda ni. Sebelum market jatuh dekat sini. Sebelum market jatuh di sini. Sebelum ni berlaku. We were looking at this tau. Faham tak? Kita sedang melihat benda ni. Yang tak apa-apa dia naik lagi kan. Sedangkan China lockdown kan. Ni yang kita tengok. Kalau anda tarik Fibo dia, kawasan ni 1618. 1618 100%. Chart kita dekat XM ni dia tak lengkap. Kalau lengkap saya dapat tunjukkan ya. Dulu-dulu ingat tak? Kita dah tunjukkan kan. Kawasan sini adalah kawasan blue box. Ni kawasan ni. Sama juga dengan US 30. Kalau kita ambil di belakang ni punya equal leg ya. Ni kawasan blue box dia. Tengok apa jadi. Kenapa saya tak tahu? Berkali-kali ya. Now, dalam skala yang lebih kecil, kita dalam blue box. Anda rasa apa jadi? Kalau dia extend kat situ, itu cerita lain. Kalau ini extend atas 1618, hoi. Belum. Ekonomi belum reda, belum ready untuk bacaan yang terlalu tinggi. Belum masanya. Belum masa. Saya tak nampak lagi setakat ini. Azim, noted, masih banyak, masih benda yang sama kita analisa dari 2 minggu lepas. Yes, saya, bukan apa, kalau saya lukis macam tu, saya sedang lukis bubble Azim. Kalau saya lukis benda tu, yen,
Dolar break ke bawah, euro US dollar ni kita lukis dia sebagai mana? Sebagai apa ni ke bawah, yes. Tapi saya kena letakkan sebagai flat. Saya tak dapat lukiskan ini, maksud Azim kat situ, saya tak dapat lukiskan ini sebagai macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak dapat lukis dia macam tu. Kalau saya lukis macam tu, itu bermaksud saya akan lukis untuk UJ pun benda yang sama. Di mana kita akan lihat UJ buat benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Baru jatuh. Kalau ini betul-betul berlaku, mai. Jangan main lukis je, ada maksud dia. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Kalau dia berlaku macam tu, anda masuklah gold, anda trade lah gold, pegang je. Kalau betul-betul ini berlaku, trade gold, trade peganglah gold. Anda akan nampak orang start lari balik kepada kripto, semua pegang, kripto akan tak apa-apa price dia. Waktu tu orang speculate, semua benda nampak bagus. Macam yang waktu US tahun 2007, semua orang beli rumah 2006. Call je, kau nak beli rumah? Nak, dua. Dua je beli rumah. Rumah kat mana? Entah. Kau nak ambil lah. Ambil. Macam tu je. 2008 habis. Faham? Malaysia, kalau dulu bank call kita, nak credit card, nak. Kejap bang. Bagi IC ada tak bang? IC lupa. Tak apa, nak credit card. Siapa kerja bank tahun waktu ekonomi tengah rancak. Kalau itu berlaku, yes, tak dinafikan pian. Kalau itu berlaku. Kalau saya lukis macam tu lah, itu maksudnya lukisan tu. Semua orang speculate je. Masuk je, tapi value tak ada. Value tak ada kalau itu. Real value di sebalik movement tu tak ada. Itulah bubble. Bila-bila je. Kita tahu Austria lockdown. Kita tahu Germany tengah goyang. Dia nak lockdown atau tak? Dia tengah atur balik. Kita tahu jumlah kes dekat ni naik. Kita tahu bahawa minyak US suruh India, China, semua, Jepun semua lepaskan minyak dia. Masalahnya, kalau anda tengok reserve untuk China, reserve untuk Jepun, reserve untuk India tak banyak. Dia nak lepaskan apa? Orang katakan, okey, kenapa harga minyak tetap lukis naik? Sedangkan reserve nak dilepaskan. Mana leh? Leh ada tak leh? Kalau anda faham, pergi tengok reserve minyak. Kalau kat US dia keluarkan bulan minggu-minggu. Yang India, China, Jepun, dia orang keluarkan bulanan. Reserve minyak dia tak banyak. Tak seperti yang sebelum ni. Jadi saya masih nampak untuk minyak ni naik. US suruh OPEC naikkan pengeluaran. Masalahnya supply chain. Dia bukannya tebuk terus keluar minyak. Tak. Supply chain, masalah chip komputer, apa semuanya berkaitan pada waktu ni. Everything. Sebab itu saya masih nampak minyak naik. Anda ceritalah minyak, okey, kita ada correction ini. Ini dah sampai kawasan equilibrium. Jadi kenapa dia bounce kat situ? Bagi saya, you can put all this info dalam market, all this sentiment, news, apa semua, berikan structure kepada kaedah untuk anda trade. Bagi saya, ini adalah motif. Ini 3 wave, saya berminat untuk cari long di sini. Itu saja. Instead of minyak, I'm looking at benda yang sama, iaitu dekat company dia. Ini tak lengkap lagi. Okey, jadi kat sini kita nampak ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, kita tunggu 1, 2, 3, 4, 5 untuk dia naik. So, minyak di situ mungkin akan buat WXY ke apa ke. Semua, everything berkaitan.
US minta OPEC naikkan pengeluaran. Bukannya dia tebuk terus. Dia naikkan pengeluaran sejak mesyuarat Ogos, September lepas. Itu pun dia tak sampai lagi. Dia nak naikkan apa? Kan? Itu masalahnya. Itu masalah US sebenarnya. Dia lihat perspektif dia. Dia tak nampak perspektif kat luar. Kalau anda kat sana, anda faham lah. Dia tak nampak kat luar, dia nampak dia je. Dia boleh buat, orang lain boleh buat juga kan. Dia tak faham kita ada perbezaan culture, perbezaan daripada sudut politik. Dia tak nampak benda tu. Ini boleh habis sebagai kat sini dan naik. Kalau minyak naik, ini akan flat. Ini akan buat bentuk macam ni. Ini akan buat this move only. Habis, minyak akan Exxon Mobil akan naik dari situ. Kalau yang ini saya tak masuk dia. Kalau dia buat yang lebih besar, saya masuk dia. Itu Exxon Mobil. Sebab itu kalau lukis, pastikan anda faham apa yang anda lukis. So kita rangkumkan apa yang kita sedang tunggu. Tak ada beza, Azim, apa yang kita dah discuss. Kalau anda nak trade, anda masih melihat kepada US dollar strength. Yen pair masih ke bawah, Euro JPY contohnya. Kita masih memegang kepada view lama, view kita sebelum ni masih tak berubah, di mana we are looking at 1 hour correction untuk dolar. USD JPY turun ke bawah, indeks turun ke bawah, dan H4 anda sedang tunggu dolar mula melemah, yen pair melakukan reaksi daripada equal leg dia, dan indeks wave 2 ke atas. Itu kesimpulan kita. Itu sahaja daripada saya. Labur dalam satu sistem, lagangkan sistem anda, insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.